Okay, so semalam kelas yang last class kita tu, kita ada pergi kat eksperimen construction kan, construct ionic equations for the formations of insoluble salt kan. Tapi kita tak buat eksperimen tu. So teacher nak tunjuk video ni at least boleh dapat idea lah macam mana kita ukur, macam mana kita dapatkan volume dia, macam mana nak tengok test tube yang constant. Okay. So teacher tekan link ni, nanti you tengoklah, kalau tak clear nanti bagi tahu. Keluar tak? Bo nak tanya. Keluar ke? Keluar teacher. Wah, dia tak lag lah Tak lag, cuma suara tak dengar lah. Okay, bagus. So itulah cara kita buat continuous variation method. Okay, senang saja. And then itu adalah video daripada MRSM Pendang kan. Soalnya bila pelajar buat dia sukalah sebabnya warna yellow crystal tu sangat cantik. Cuma sebenarnya eksperimen ni tak memakan masa yang sekejap lah. Dia kena tunggu dalam sehari atau kedua hari. Kalau perasan dalam eksperimen tu sebenarnya yang test tube yang last kali tu warna kuning dia tu belum betul-betul kat bawah. Macam mana kita nak tahu eksperimen kita dah siap ke belum siap ke? Kita tengok color kat atas tu kan dia ada 2 layer kan. Color yang kat atas tu colorless solutions, yang bawah mendakkan tu kuning. Kalau masih lagi warna kuning for the whole test tube tu warna kuning, maknanya mendakkan tu tak betul-betul jatuh ke bawah lagi lah. Sebab tu dia ambil masa banyak hari. Okay? Itu saja untuk continuous variation method. So untuk hari ni kita dah pergi kepada ini dah. Subtopik yang baru. Okay? So yang teacher share ni keluar kan? Keluar kan? Keluar teacher. Okay. Alright. Okay. So untuk apa? 6.10 ni sekejap je. Kita boleh habiskan hari ni. Dia tak se-complicated macam, dia bukan complicated, dia tak banyak macam 6.9 tu.
Okay So 6.10 nak cakap pasal apa? Last time teacher bagi tahu dah. Nanti masa 6.9 tu kita belajar pasal salt je banyak kan. Prepare salt semua tu. Okay, untuk 6.10 dia dah lain. Dia pergi kepada test for gases. Banyak gas tapi memang nampak banyak tapi lama-lama akan terbiasa. Sebabnya bukan kat tajuk ni je ada. Nanti masa form 5 pun jumpa lagi lah pasal gases punya chemical test ni. So lama-lama bila kita dah selalu jumpa, so akan rasa mudah. Okay, so tengok kat DSKP dulu. Kita dah pergi kat DSKP balik kan. Okay, so ini adalah learning standard yang mana pelajar kena tahu. Okay, untuk learning standard for 6.10, pertama sekali kena tahu chemical test tu. Chemical test tu maksud dia apa? Cara, method yang kita guna untuk kita kenal pasti gas tu apa. Sebab kebanyakan gas dia warna colourless. Bila warna colourless, kita kena proofkan lah awak kata oksigen. Tapi sedangkan hidrogen dan carbon dioxide pun colourless juga. Macam mana kita nak differentiate dua tu kan? Ataupun beberapa gases yang colourless tu, macam mana kita nak verify, kita nak sahkan kan? So kita perlukan chemical test. Okay, so and then ada sedikit eksperimen lah yang yang menghasilkan gas-gas tu lah. Okay. Alright, so kita pergi kat suggested activity. Suggested activity ni, berapa gas yang kena tahu? Ni semua ni. Semua ni. Nampak banyak kan? Tapi selalunya satu hingga ni yang selalunya ditanya. Yang lain-lain tu tak ditanya ke ataupun kurang ditanya ke. Sekarang ni teacher tak pastilah KSSM, tapi yang last time teacher pergi bengkel tu dia kata inilah yang pelajar kena tahu, yang teacher circle tu. Itu. Okay, and then yang lain-lain tu alright. So yang ni yang ni pasal test of gases. Lepas tu kita akan belajar tentang effect of heat. Effect of heat ni kesan haba kepada satu-satu salt. Okay, maknanya kita akan gunakan method direct heating. Nanti awak tengoklah. Tak susah pun tak susah pun. Alright, so salt apa? Effect of heat ni ke atas salt kan? Salt apa yang kita belajar tu lah. Nitrate. Apa lagi salt? Sulfate. Carbonate. Chloride. Ni lah kan salt-salt dia kan. Tapi yang paling kena fokus adalah yang ini dengan yang ini. Yang ini jarang keluar. Okay. And then colour sikit pun ada. Alright. So tak apa, nanti nota yang teacher bagi nanti akan memudahkan awak lah. Walaupun awak tengok kat DSKP ni banyak juga ni kan. Tapi dia taklah secomplicated macam 6.9 tu. Sebab 6.9 tu banyak method dan juga banyak hafal jugalah kan. Alright, so ini adalah nota teacher. Kita pergi kat 6.10, effect of heat on salt. Okay, gas test ni teacher dah bagi jawapan sekali sebenarnya. Okay, tadi kan kat DSKP tadi tu kan banyak gas tu kan. Okay, so sekarang ni kita kena fokus pada eksperimen untuk hasilkan gas-gas yang ada dalam senarai DSKP tadi. Okay, so ni banyak lah ni. So banyak-banyak ni kan ni. Banyak eksperimen yang kita buat ni sebenar-benarnya. Okay, so tapi tak apalah, teacher dah bagi kat bawah ni. Alright kita pergi satu-satu sebabnya sekejap je subtopik ni. Alright, so A, kita pergi A. Okay, A ni terang-terang dia kata kita nak buat test for oxygen gas. So bila nak test for oxygen gas, dia ada cara kita nak test, iaitu menggunakan glowing wooden splinter. Gunalah perkataan glowing ni yang ada bara. So apa yang berlaku, yang bara ni tiba-tiba menyala balik. Kalau menyala balik maknanya ada oksigen lah tu yang terhasil. Cara nak jawab nanti teacher ajar Okay, B. Observation pun nanti kita bincang kat bawah. Okay, B untuk hydrogen gas. Okay, method untuk test for hydrogen gas dengan oksigen ni sama. Tapi yang berbeza ni, dia pakai lighted. Yang menyala, yang ni bara saja kan. So bara tu akan menyala balik, menunjukkan adalah kehadiran oksigen. Yang ini dia menyala. So apa yang akan berlaku, dia akan terpadam dengan bunyi pop sound. Pop sound tu keyword. Macam exam hari tu,
siapa yang tak buat pop sound tu maknanya dia tak dapat full mark lah tu. Pop sound tu keyword. Macam exam hari tu ya, ada yang buat pop sound. Tapi yang kat atas tu dia tak cerita macam mana dia letakkan lighted wooden splinter ataupun burning wooden splinter tu ke dalam test tube tu. Tapi dapat markah jugalah sebab dia tulis a pop sound is heard walaupun dia tak tulis pada awalnya cara nak test tu. So siapa yang buat pop sound tu dapatlah markah at least kan. Okay, selain lighted kita boleh pakai word burning. Dua tu je. Jangan pakai benda lain Okay, so itu cara untuk kita test for hydrogen gas. Kita nak confirmkan itu adalah hydrogen gas. Kalau bunyi pop sound adalah hydrogen gas tu. Kalau tak bunyi maknanya reactions tu tak menghasilkan hydrogen gas lah. And then C, carbon dioxide. Dua ni kita dah belajar masa chemical properties of acid kan. Kita dah belajar dan teacher pun ada buat revision tentang chemical test ni. So kita dah kenal dah hydrogen dengan CO2 ni macam mana kita nak test. Yang baru kita tahu sebenarnya dah belajar masa lower form kan. Ini oksigen. Okay, so untuk test for carbon dioxide memang pakai apa? Pakai apa nak test for carbon dioxide? Lime water. Lime water. Ada soalan dia tanya kan, what is solution X kan? Sebutlah lime water. And then lime water tu contains cloudy, milky ataupun chalky. Tapi teacher suka sangat guna cloudy lah. Okay. Lepas tu soalan pernah ada tanya kan masa exam kan, apa yang berlaku kat solution ni kan. Solution ni apa yang berlaku, kenapa lime water tu turns cloudy? Sebab the presence of carbon dioxide. Kalau ada perkataan carbon dioxide because of reactions produce carbon dioxide, memang dapat markah lah. Tapi ada jawapan tu dia macam because it react with carbon dioxide, tu salah. Okay, so tak apa, nanti lama-lama pro lah. Alright, so D, test for ammonia gas. Ammonia gas pun simple macam yang kat atas tu, tapi kita tukar wooden splinter tu kita pakai moist red litmus paper sebab ammonia ni bersifat alkali. Kalau dia sifat alkali, untuk kita test chemical properties dia, kita mesti pakai litmus paper yang berwarna merah. Okay, tapi dengan syarat kita kena lembapkan red litmus paper tu, barulah ammonia boleh react. Sebab ammonia kan dia nak tunjukkan sifat ammonia, sifat alkali dia mesti ada air lah kan. So dia kena moist lah. Kalau kering tak ada apa-apa efek. Okay. So E, ini ada perlembahan baru iaitu chlorine gas. Okay, chlorine gas ni bau dia sangat kuat lah, macam bau klorok tu kan. And then dia adalah bahan peluntur, bleaching agent lah, agent peluntur. So dia apa yang dia akan buat, dia akan lunturkan warna blue litmus paper. So reference nanti kita belajar apa yang berlaku kat sini. Dia sama macam ammonia gas tapi kita tukar warna litmus paper sebab klorin ni bersifat asid. Sebab tu kita pakai blue litmus paper. Okay, siapa yang boleh take note tu take note lah. Okay, and then kena pakai moist juga. So apa yang akan jadi kalau yang ini, kalau ammonia dia hanya menukarkan moist red litmus paper tu kepada blue litmus paper. Itu tak ada masalah lah kan, kita dah belajar alkali, asid semua tu kan. Tapi kalau untuk chlorine, dia bersifat asid yang sangat kuat dan dia adalah ejen peluntur. So blue ni akan jadi warna merah. And then at the end dia akan jadi luntur, bleach. Sebut elok-elok bleach lah. Kan ada yang sebut bleach lah. Jangan ya. So F. Okay, HCl. HCl ni hydrogen chloride gas. Kita tak panggil hydrochloric acid dalam cerita kita ni sebab kita cerita pasal gas test. Test for gases. So kita pakai HCl dalam bentuk gas lah sebab tu nama dia hydrogen chloride. Okay. So yang ini jarang-jarang sangat ditanya tapi tapi dia ada dalam test for cation. Tak apalah, kita boleh kenal-kenal dulu macam mana. Nanti kita tengok. Sulfur dioxide ni memang tak famous. And then sulfur dioxide ni bau dia sangat busuk lah sebab sulfur kan. Sulfur ni belerang. Kalau siapa pernah pergi camping yang warna kuning tu kan, yang nak halau ular ke apa tahu binatang-binatang berbisa kan, kita tak belerang kan. Belerang tu sulfur. Okay. So yang lain-lain, nitrogen dioxide gas dia suka tanya. Sebab nitrogen dioxide gas ni dia akan
menghasilkan brown ring kat ni. Warna brown. Dia obvious. Dia ada warna brown. Yang lain kebanyakannya colourless lah. Okay, so teacher terus nak pergi kat jawapan. Okay, tolong snap jawapan ni. Sebab ini jawapan kepada ni. Sepatutnya teacher tak boleh bagilah kan. Sebabnya pelajar kena buat eksperimen. Tapi awak tak buat eksperimen, teacher bagilah jawapan. Okay, so A untuk oksigen tadi kan, a glowing wooden splinter, apa yang berlaku? Dia akan relight balik, menyala balik. Rekindle pun boleh juga, relight pun boleh. Dua ni boleh diterima. Okay, so inference dia adalah melihat kepada hasil reactions tu. Hasil reaction tu menghasilkan oksigen gas kan, sebab tu lah inference oksigen gas. Inference memang kita tengok hasil dia hasilkan apa. Okay, B tadi untuk hydrogen gas kan. So a pop sound. Pop sound when lighted ataupun burning wooden splinter is put near the mouth of the test tube. So kenapa inference dia, apa produk dia? Dia menghasilkan hydrogen gas. Okay, then C lime water turns cloudy. Kalau tengok pada skema sangat suka guna cloudy. Nak pakai milky ataupun chalky pun boleh, tapi cloudy lagi cantik lah jawapan dia. Kan? Ini inference. Ni dalam exam pun tanya kat ni, kenapa lime water tu jadi cloudy kan? Because the carbon dioxide gas release. Carbon dioxide ni yang menjadikan lime water yang colourless tu bertukar jadi cloudy. Sebab tu. Okay, and then sebab dia apa? Carbonate tu, selalunya daripada carbonate kan, carbonate ion so akan producekan carbon dioxide. Carbon dioxide akan lalu delivery tube and then dia akan jumpa lime water, and then lime water pun dia bertindak balas dengan carbon dioxide tu. Sebab tu dia bertukar jadi warna cloudy. Okay, so D tadi apa? Ammonia kan, so moist red removal paper tak ada masalah lah, dia jadi blue. Warna dia busuk sikit lah. So sebab apa inference kita tengok pada gas apa yang terhasil. Ammonia lah. Kalau E, tengok sini E. Tengok moist, ni tadi chlorine kan. Kan teacher bagi tahu chlorine ni adalah bleaching agent. So moist blue litmus paper turns to red. Kena sebut satu-satu. And then barulah jadi white. White ni kita pakai perkataan bleach tu, luntur. Okay, kenapa? Inilah. Chlorine gas is released. Okay, and then chlorine ni dia ada colour sikit. Macam ni, macam A, B, C, D ni colourless. Kalau chlorine ni dia start ada warna dah, greenish yellow. Okay, nanti lama awak akan biasa lah. Awak akan biasa, chlorine awak tahu dah greenish yellow. Sebab apa? Sebab akan banyak kali jumpa. F, HCl tu. Dia akan menghasilkan white fume. White fume tu asap putih. Okay, and then sebab apa HCl release. Okay, G tadi apa? Sulfur dioxide kan yang tak famous tu kan. Okay, kita test dengan potassium manganate yang warna purple. So dia akan jadi decolorize. Teacher bagi, tolong ambil jawapan ni nanti kalau dalam bersemuka nanti tiba-tiba penyelaras kata buatlah test for gases tu. Tak ada jawapan. Okay, H, brown. H ni adalah nitrogen dioxide. Kalau brown gas je mesti nitrogen dioxide. Mesti. Okay. Ni method ni, yang ni yang kita kena belajar ini hari ni. Cara nak menulis method. Sebab kan soalan suka tanya describe chemical test kan. Ini dia, tak apa. Yang itu teacher tak pergi lagi sebab kita ada teacher nak ajar cara menjawab. Okay, then effect of heat tadi gas kan. Effect of heat yang menghasilkan gas, yang ini effect of heat untuk certain untuk semua salt. Okay, so salt apa yang kita dah belajar? Carbonic salt, nitric salt dengan sulfate dan chloride. Tapi yang paling yang kita fokuskan carbonic dengan nitric. Soalan suka tanya. And then dia ada colour sikit. Alright, so kalau tengok nota ni agak panjang ya. Okay. Satu lagi benda yang teacher nak bagi tahu. Action of heat on carbon, sorry ambil kat sini lah. Effect of heat ni teacher bagi tahu sekarang effect of heat ni kita direct heating tau. Direct heating. Maknanya contohnya you ada salt, you terus heatkan dia. Tu panggil direct heating tu. Tak, direct heating macam heating secara terus lah, dia tak ada nak campur apa-apa dah. Ambil salt tu kita heat terus. Okay, so ini kita panggil apa?
decomposition reaction. Penguraian. Kita uraikan salt ni kepada gas melalui cara heating directly. Decomposition reaction. Ni teacher dah tulis kat sini. Sekarang lupa lah tu. Okay. Alright, so ini teacher tak nak pergi lagi. Teacher tak nak pergi sebab teacher nak pergi terus kat handout yang teacher bagi. Oh, Allahu Akbar. Teacher lupa nak send apa? Handout yang baru. Sekejap Korang ada ke tak tu? Ada ke ni? Ada lah. Ada je. Ada ni. Okay, kejap. Teacher nak send handout tu kat group kejap. Okay, dan so hari ni kita guna revision part yang last sekali iaitu part 4. Kita dah nak mengakhiri. Ada kelas dah habis dah chapter ni kan. Dah masuk chapter 7. Teacher je yang steady gitu je kan. Okay. Alright. Teacher masih share lagi screen kan? Ya, teacher. Ya. Okay. Okay, jom. Jom pergi mana? Jom tidur. Ni kita nak pergi kat latihan ni. Okay. Pada yang tak apa yang boleh tengok, yang boleh view kat phone tu, tolonglah catatkan jawapan dia. Jangan nanti sampai masa bersemuka teacher check ada tak jawapan. Tak ada, teacher saya tak salin. Okay, yang ini nota yang keseluruhan untuk chapter 6. Ni untuk form 5 sebenarnya. Awak tak belajar habis lagi kan, so tak boleh nak tengok lagi. And then dia bahasa Melayu saja teacher masukkan sebab nak nampak overall dia. Okay, tak apa, teacher pergi sikit yang kita nak belajar hari ni. Okay, yang ini yang kita belajar sekarang ni. Yang ini, yang awak dah belajar yang mana? Yang ni, yang warna garam tu belum. Lain belum. Kita baru kat sini. Okay. Kita sekarang kat sini. So untuk heat of salt tu ini, kita fokus kat karbonat dengan nitrate je banyaknya. And then dia ada colour sikit yang kena hafal. Okay. So jom kita pergi kat sini. Effect of heat ni teacher dah bagi tahu kan. Effect of heat on salt ni pertama sekali kita nak test for gases. Okay, and then barulah kita pergi pada yang ini, karbonat dengan nitrate ni. Sekejap ni skema jawapan ni. Okay, yang ini. Alright, so tadi kat nota ni kan teacher bagi tahu tadi belajar pasal gas, test for gases, and then second ni adalah kesan heat ke atas salt. Kesan heat ke atas salt. Salt apa? Salt nitrate, salt chloride dengan karbonat dan juga nitrate. Apa yang akan berlaku kalau awak heat directly? Apa yang akan jadi? Tapi kita fokuskan kepada karbonat dengan nitrate. So dia banyak sangat yang kena hafal sebenarnya. Banyak sangat kena tahu. Tengok sini. Semua ni. Oh my god, banyaknya semua ni. Tapi ada cara dia macam mana kita nak mudahkan untuk kita ingat. Okay. Alright, so sekarang kita pergi pada karbonat, kesan haba kepada karbonat salt and nitrate salt. Okay, macam mana kita nak buat? Ini, heat directly, contoh karbonat salt kan. Kita buat setup macam ni sebabnya kita nak ada line water ni. Maknanya kalau you heat kat sini, dia akan keluarkan carbon dioxide. So carbon dioxide tu akan menukarkan line water
kepada cloudy. So menunjukkan reaction karbonat sok ni memang menghasilkan carbon dioxide. Okey, kalau nitrate ni tak perlu pun nak buat nak sambungkan dengan apa-apa sebab dia terus keluar gas. Gas tu nanti kita check lah. Ini adalah nitrate. Okay, jom kita pergi kat sini. Ni. So dia banyak kan? Okay, teacher nak memperkenalkan awak. Pertama sekali awak kena memorize ECS. ECS tu apa? Dengar ni. Dengar. ECS tu adalah electrochemical series of metal. Okay. Untuk ECS ni dia ada semua metal yang kita belajar sahaja. Dia bukan semua metal yang ada dalam periodic table. ECS ni ada certain metal sahaja yang memberikan reaction. Ini kena hafal. Nak hafal macam mana nanti teacher bagi teacher post kat group nanti cara nak hafal dia ada kalau nak kahwin kena apa-apa kan. Dia ada banyak akronim dia. So yang ni semua ECS. Memang kena hafal. Tapi cara nak hafal dia buat ayat lah. Buat jalan cerita. Okay. So, contohlah awak tak hafal lagi ECS kan. Teacher pun tunjuklah kat sini. Sini semua ECS. Okay, benda tu kita hafal kan. So, bila kita hafal, kita tahulah mana kedudukan kalsium, mana kedudukan copper. Okay. So, pertama sekali untuk kita master heating ni, hafal ECS dulu. Kenapa? Sebabnya kita boleh tahu produk-produk yang terhasil lah. Kita tengok nombor 2 pula. Kat C2C bermaksud dalam ECS ni, dia ada metal ion yang start dengan C. Yang ini dengan yang ini. Maksud dia suruh cut tu kenapa? Okey. Tengok sini K, teacher salin balik. Takut awak tak boleh nak dapat. Kalau nak cantik, makan. Ni teacher lah ni. Ayam, zaitun, fish, Okey. Pertama sekali hafal ECS. Okey, done. You pun dah hafal. Let's say you dah hafal. Okey, and then apa nak kena buat? Kat C2C ambil kat sini. C2C. C2C. So awak pun divide macam ni. Kenapa kena divide? Sebabnya decomposition reactions ni untuk setiap ni, yang ini dan yang ini dia ada produk yang berbeza. Kena hafal. Okey. Tapi relax lah, janganlah rasa sedih sangat kan. Banyaknya nak hafal, bio pun lagi banyak nak hafal, fizik semua nak hafal banyak. Ni kita baru nak kenal. Okey. Jangan rasa depressed pula. Budak-budak ni. Kan ada apa? Kemurungan lah kan. Jangan. Okey, sini. C2C. You cut kat sini. Bila dah cut ni dia akan nampak tiga section lah kan. Itu. 1, 2, 3. Yes, itulah. Okey, kalau ECS ni dia tak ada metal sebab itulah dia tak ada hidrogen. Takut awak jumpa nanti awak google internet ada hidrogen, tak ada. Sebab hidrogen non-metal. Okey, yang awak dapat ini kan. Kan awak dapat kosong gini kan. Salin, tolong salin apa produk dia. Okey, pertama ni tadi kita dah cut kan. Cut into 3 part lah ni. 1, 2, 3. Okay, so kita start dengan ni. K plus dan Na plus. Okay, apa produk dia kalau kita buat untuk karbonat ni? Untuk K plus, kita fokus kat karbonat dulu. Sekejap Okay, so untuk K plus dengan Na plus tidak menghasilkan apa-apa reaction sebab tu reaktif. Okay. Bukan tu reaktif. Yang ini bukan reaktif. Tu stable. So apa yang nak buat? K2CO3 sebab ni kan potassium carbonate. Okay, then no reaction. Salin So then next sodium. Sodium apa? Sodium carbonate. Na2CO3
not reaction pula, no reaction. Okay ni kan adalah ni adalah decomposition kan. Decomposition reaction bermaksudnya heat directly. So simbol dia macam ni. Ni adalah simbol heat. Sebab tu teacher buat gini. Okay. So pergi kat karbonat lagi. Baru kita pergi nitrate lah. Okay then. So section yang lain pula yang kedua. Dia C to C kan. Ca2 plus sampai ini. So hafal lah. Dalam ni yang panjang lagi kan. Panjang sikit kan. Okay so apa yang terhasil kalau kita heat. Yang ni. Metal oxide dengan carbon dioxide. Mari teacher buat lah. Calcium carbonate. Heat dia dapat CaO tambah, sebab metal oxide kan. Metal apa? Ni metal kalsium. Oxide apa? Oxide itulah. CaO tambah CO2. Dah balance dah ni. Okay, balance dah. Alright, so Mg pula. Ca sampai Cu memang produk dia metal oxide dengan CO2 lah. Mg CO3 dapat MgO tambah CO2. Okay, ni pula Al2. Buat terus buat terus. CO3 tapi teacher record meeting ni nanti you salin lah, you salin. Sebab teacher nak tengok masa bersemuka nanti. Okay then heat dapatlah aluminium oxide. Kenapa Al2O3? Siapa boleh jawab kenapa Al2O3? Kenapa dapat Al2O3? Kenapa bukan ALO je? Al tu 3. Al tu 3 plus kan? Oxide. Oxide charge dia apa? Siapa tahu? Oxide charge apa? O tu. Anyone? Zain tolong jawab dah tadi. Negatif tu. Negatif apa? Tak ingat? Negatif 2. Negatif ada suara tu negatif? 2. Yes, negatif 2. Siapa tu? Adriana. Adriana. Okey. Betul. Al3 plus O2 minus. You cross dia dapatlah Al2O3. Dia sama macam karbonat. Al3 plus karbonat pun charge dia 2 minus. That's why you cross dia dapatlah Al2CO33. Kena buat kurungan lah sebab CO3 ni dia polyatomik kan, dia banyak kan. You tak boleh buat gini. Kena ada kurungan. Macam tu. Okay, then dapatlah CO2. So, kalau lah awak boleh follow cara teacher ni, awak hafal ECS. Lepas tu cut C to C. And then remember yang produk ni. So, tak perlu nak ingat satu-satu. Zinc ni yang kena hasilkan apa. As long as awak ingat ECS tu, hafal. And then awak tahu cut C to C tu. So, you divide 3 lah jadi 3 section macam tu kan. And then hafal yang ini. Semua tu. Okay, itu je lah. Alright, so yang lain-lain ni teacher buat lah sebabnya nak jadikan dia homework nanti banyak pula. Zinc, carbonate, heatkan dia dapatlah zinc, NO tambah CO2. Balance ke tak? Yes, dah. Cuma nitrate tu dia banyak sikit balancing je. Yang teacher buat ni pun ada yang salah tapi teacher tak betulkan lagi. Okay, ni pula. Ini ferrum 2 plus. Okay, so that's why dapat FeCO3. Ni. And then FeO tambah CO2. Ini pula tin. Ni SN ni apa? Stannum kan? Tin. SN 2 plus kan? So dapat gitulah. Okay, salin. SNO tambah CO2. Okay, PbO heat directly decompose jadi PbO tambah CO2. Last sekali
copper carbonate heat directly, direct heating, decompose jadi CuO tambah CO2. Dah siap. Okay, and then last sekali, okay, section yang ketiga, part yang ketiga dah kan. Ada 3 ketul ni, mercury, silver dengan aurum. Aurum ni adalah gold. Gold nama lain. Gold, emas. Okay. So dapat apa? Hg sebab dia 2 plus kan. HgCO3 decompose. Dapat produk dia dah lain dah. Dengan C2C ni dah lain dah. Dia dapat metal. Sebab dia ni least reaktif. Sangat tidak reaktif lah. And then tak stable. Not stable. And then sebab tu dia decompose terlalu banyak lah. Okay then. Ini nak kena balance kan. Dapat O2, dapat CO2. Sekejap teacher balance kan 2. 2. Rasanya 2, 5, 6. Cukup dah. Okay. So AG pula. Teacher nak awak snap gambar bagi kat teacher. Allah, tepuk dahi aku tak salin pun. Snap kat teacher. Yang semalam punya homework pun minta buat pun ada yang tak hantar lagi. Budak-budak ni, kau tunggu ya. Bersemuka nanti. Jumpa mak tiri ni. Okay. Tak, teacher baik orangnya. Yang risau. Okay, ni AG, silver carbonate, you decompose, heat direct lah. So dapat ini. Dapat metal dia iaitu silver tu lah. Dan carbon dioxide dan juga oksigen. Okay, dia tak semestinya oksigen dulu, carbon dioxide dulu ke tak kisah. As long as produk tu betul. You nak tak metal belakang pun tak apa. Oksigen tambah CO2 tambah silver pun tak ada masalah. Okay, aurum pula. U2CO3 kan. Ni jarang kita jumpa. U tambah CO2 tambah O2. Dah siap dah untuk carbonate. Cuma nitrate nanti kan teacher bagi jawapan. Nanti korang tengok balance ke tak. Sebabnya ada yang salah hari tu Kofai kata. Tapi teacher tak tengok balik. Teacher kata awak carilah. Awak balance kan lah. Sebab banyak yang teacher buat. Skema jawapan lain pun teacher buat. Okay. Alright kan. So pergi kat nitrate pula. Okay, nitrate. Dia macam ni. Kalau yang first part tu K plus dengan Na plus juga sama macam carbonate tapi produk dia macam ni. Salt decompose jadi metal nitride. Tolong refer kat sini, tulis kat tepi tu nitride ion adalah NO2 minus. NO2 minus tambah oksigen. Okay. Ni, tolong tulis kat tepi tu. Okay kita buat terus. Okay, potassium apa sekarang ni? Kita kat nitrate salt dah. Carbonate dah habis dah. So potassium nitrate. Decompose dapat metal nitride kan. Sudah jadi macam ni. KNO2 tambah O2. Ni tak balance lagi sebabnya jumlah hidrogen, jumlah oksigen tu jap. 2 dapat tak? 6. Ni baru ni. Yang ini baru yang balance. Salin terus. Sekarang suruh buat jadi homework kan. Ada yang buat, ada yang tak buat. Dah bagi jawapan dah, tak tahulah. Nano. Okay, tambah ni. Balance dah ada 2, 6. 6. Okay, cukup. Dah habis dah untuk nitrate. Okay, pergi kat section yang kedua tu lah, part 2 tu lah C2C. C2C dia sama macam carbonate juga kan. Dia cut C2C je terus jadi produk lain kan. So untuk nitrate dia jadi salt, metal oxide, oksigen dengan nitrogen gas. Okay, ini part yang agak susah sikit nak balance Nanti tolong tengoklah. Ca calcium nitrate. Heat directly you akan dapat CaO sebab metal oxide tambah oksigen tambah nitrogen dioxide.
Tak 2 sini. 2. Sekejap 2, 4. 4. Tak balance dah ni. 2. Kalau teacher tak sini 2. Jadi tak 2. 2. Sambil-sambil tu korang tolong balance kan. Tolonglah teacher. 2. Ni 6, 12. 2. 4. Tak dapat kan? Kalau tak, teacher tak sini 2. Dapat dah tu teacher. Macam mana dapat dah 6, 12. 2. Dapat berapa? Dapat apa kurang? Oksigen ni tak balance lagi. 2. 4. 8 baru. Ni korang tolong balance kan nanti jadi lama pula teacher bertapa kat situ. Tolong balance kan. Okay, ni pula magnesium nitrate. Itu buat skema jawapan kan. Lepas tu Fofai kata tak balance tu teacher. Memang lah. Teacher pun tak check. Okay. Yang ini kejap tu. Kalau teacher buat 4 kat sini. 2. Kalau teacher letak 4 kat sini. 4 NO. 4. Rasanya teacher tak 4 lah. Cuba try. Sini tak 4. Okay, 4 kan. So 2 betul dah. Okay, oksigen dia 2, 6, 12. 2, 4. Ni baru betul. Ni betul dah. I hope so. Yes. 2, ni pula magnesium pula 2, 4. Okay, betul dah tu. Aluminium ni pula. Aluminium ni Al. Ada yang tidur ke? Al. Teacher nak gambar tu Teacher nak gambar yang ni tak adalah teacher shot sendiri. Dah bagi jawapan. Lepas tu dia buat dek je. A. Okay. So Al2O3 tambah O2 tambah NO2. Cuba buat 4. Ni besar sikit tapi cubalah. 4. 9 darab 4. 9 darab 4 betul ke 9 darab 4 36 kan? 36 2 6 6 8 9 darab 4 berapa? 36. Kalau teacher letak 3 12. 6 12. 6 tambah 6 12. 12 tambah 24. Yes. Si baik. Kalau tak teacher suruh korang balance kan. Ni betul. Kan? Betul kan? Okay, ni pula zinc. Nanti korang double check lah. Rajin ke tak double check tu. Okay. Zinc. Dapatlah zinc oxide. Tambah oksigen. Tambah NO2. Teacher tak 2 sini. 2 sini. 4 sini. Okay, seterusnya. Jauh perjalanan teacher ini. Fe. NO3 2. FeO tambah O2 tambah NO2. So jadi 2, 4. Tambah ni Okay, ni teacher laju sikit lah sebab dia lebih kurang yang charge. Yang kalau 2 plus je, balancing dia lebih kurang. 2SNO tambah O2 tambah 4NO2. Then next, ni 2 lah. Okay, 2 PbNO3 dapat 2 PbO tambah O2 tambah 4NO2. Okay, then 2 Cu
Dua apa CuNO3 tu decompose, kita direct heating dia decompose, dia akan jadi 2 CO tambah O2 tambah FNO2. Yes, ini banyak ni. Cuma memang nampak banyak, cuma cara nak mengingat tu tak sebanyak yang awak sangka lah sebenarnya. ECS tu bila kita ada ayat kita tu senang je nak hafal. And then cut C to C tu, so you dapat tiga part yang berbeza produk. Okay, then yang ini last kan. Okay, dah habis dah. C to C dah habis kan. C to C dah habis. So last kali yang ni. Yang ni. Mercury, silver dengan orium tu. So dia akan dapat salt, metal. Ini lebih kurang salt, metal, oxygen. Tapi yang berbeza sih, kalau karbonat dia hasilkan carbon dioxide. Kalau nitrate salt dia hasilkan nitrogen dioxide. Kita pergi kat sini HgNO3 tu dikomposkan dia jadilah Hg tambah O2 tambah NO2. Letak dua sini sebab N, okey, betul lah. So Ag nitrate, ni tak ada. Ag plus kan, NO3 minus. So Ag mana dah pen? Tambah O2 tambah 2NO2. Sekejap, kita balancekan dulu. Okay, balance dah. Orium nitrate. Orium charge dia positif kan, so tak payah nak buat kurungan lah. Plus 1 je. Okay, NO3 dapat orium tambah O2 tambah 2NO2. Okey, siap. Yang ni teacher nak tengok habis kelas. Oh, siap dah. Banyak kan? Ni teacher nak tengok habis kelas ya. Habis kelas ya. Okey dah. Dapat dah ke? Boleh pergi page lain tak? Korang? Hello? Boleh teacher. Boleh. Okey. So seterusnya yang ni yang kita belajar tadi lah. Test for gases. Ini je lah. Dan tajuk ni lah. Ni, okey. Betul ke teacher ni? Okey, kita teacher pergi. Ni soalan-soalan Aina ni skema jawapan. Okey, itu je lah. Test for gases dengan effect of heat on carbonate and nitrate salt. Okey, yang sulfate dengan chloride tu kita tak selalu tanya dalam exam. Alright. Okey, yang ini pula. Jom kita buat. Okey. Ni sini. Okey, untuk jawab pasal testing for gases ni adalah chemical test kan? Chemical test. Okey, so chemical test dia mesti ada cara jawab yang betul. Pertama dia kena ada M, S, A, R. Apakah dia? Method, substance. Ingat tak yang kita buat step prosedur untuk salt tu kan? Teacher kata kena ada mass kan? Mass dalam ayat tu. Ada method, ada apparatus, ada substance. Tapi R ni tak ada sebab ini adalah prosedur. Prosedur mana ada result lagi. Langkah-langkah kan. Ini adalah chemical test, dia mesti ada result dia. Nama pun ujian kimia kan, dia mesti ada result dia. That's why ini jadi macam ni. Ataupun nak buat nak bagi senang sebab ginilah MASR. MASR. Macam prosedur ingat mass, kalau chemical test tambah satu lagi result. So dalam jawapan awak kena sebut method, apparatus, substance dengan result. Siapa yang tak fokus tu terlalu banyak teacher bagi ni. Okay, so apparatus, macam mana nak bezakan apparatus dengan substance? Apparatus ni yang boleh digunakan semula. Contoh radas lah, apa-apa radas lah yang kita boleh basuh, kita guna lagi. Itulah. Kalau substance ni bahan ni yang kita guna and then kita dah tak boleh recycle balik lah. Contoh you dapat salt. Salt tu mana boleh guna dah untuk next eksperimen kan, kita buang lah. Okay, alright. So ini adalah gas yang kita kena
hafal tadi kan. Kena tahu cara nak test tu. Okay. Ni tak betul sangat dalam ni. So teacher betulkan yang ni tolong salin. Okay, place. Tak nak buat place, put. Dua ni. Teacher bagi tips juga put ataupun place. A dam ni pakai moist. Nak pakai lembab dam tu pun boleh juga. Bukan yang ini. Bukan ya. Padat nanti viral. Okay, ni pula. Ni dam lembab. Okay, please a dam ataupun moist. Moist apa? Nak blue limus paper ke red limus paper anak-anak? Ammonia ni kan alkali, so nak pakai warna merah ke warna biru? Merah. Merah. Asyik baik tak ada kata kelabu teacher. Okay. So place ataupun put a moist red limus paper into, ini padam, into a test tube containing the gas. Okay, salin ni. Salin ni. Sebab apa yang ini jawapan dia? Sebab ni. Ni adalah method M. Okay. So yang ini adalah substance lah sebab limus paper kan. Benda yang kita dah habis test tu kita buang. Okay, test tube yang ini. Test tube ni A. Apparatus. Benda yang kita boleh guna lagi. So yang ni substance juga. Gas ni substance lah, bahan. So cukup lah. MASR. Itu cara nak jawab, teknik menjawab dalam SPM Okay, and then red limus paper. Tambah sikit lah sini. Moist red limus paper turns blue. Teacher nak jawapan ni, awak snap tunjuk kat teacher ni dengan ini. Homework teacher tak bagi. Tengok keadaan. Ini dengan ini. Sebab dah bagi jawapan, korang tak salin punya nak marah tu. Okay, so carbon dioxide, cara nak jawab dia bubble ataupun boleh guna ni pass flow channel. Ini boleh diterima. Selalu pakai flow, alirkan. Flow the gas through delivery tube into a test tube containing gas ke containing apa ni? Ada apa dalam test tube tu? Ada apa dalam ni? Lime water. Yes, lime water. Okay. So cukup tak marks kita tu? Kita tengoklah sini. Ni semuanya method. Jangan guna perkataan use. Jangan guna. Okay. So ni gas ni substance. Delivery tube ni adalah apparatus. Test tube pun apparatus. Lime water adalah substance. Cukup. Result dia ni. Ini result dia. Semua result. So dalam ayat you kena bagi tahu result lah. Okay. Dia sepatutnya gabung lah point dia tu kan. Okay, then lime water turns cloudy. Chalky boleh. Cloudy. Milky. Cukuplah tu. Ada result sekali, last sekali. So chemical test memang macam tu Memang macam tu. Kena ada method, apparatus, substance dengan result dia apa. Okay, chlorine. Chlorine, place ataupun put. A piece of, kalau dia ni pakai moist. Moist, kalau chlorine ni dia bersifat acid, so kita kena letak moist blue limus paper into, ni padam, into a test tube containing the gas. Sebab dalam ni ada gas yang keluar. Dia lain dengan lime water. Okay, so dah cukup dah. Method ada, apparatus ada, substance ada. Result ni, blue limus paper turns to red. Sebut dulu warna merah dulu. Tambah moist blue limus paper turns to red, then is bleach. Luntur.
Dia ada tiga, dia ada flow dia. Blue dulu, lepas biru, merah, lepas tu luntur. Tak boleh terus biru ke luntur, tak boleh sebab dia ada penukaran merah dulu. Baru dia luntur. Okay, then hydrogen. Hydrogen gas, macam mana nak, yang ni ada dalam enzim hari tu. Place, insert ataupun put diterima. Okay, siapa yang buat hari tu kan? Hydrogen ni, dia ada dua benda ni. So dapat full mark lah hari tu. Okay, put a lighted burning wooden splinter okay. Ini ni nearer the mouth of test tube. Kalau awak cakap kan, kalau awak malas, put a lighted burning wood ataupun burning wooden splinter in the test tube containing, dia pun diterima. Containing gas lah ni. Gas. Okay, asalkan dia ada ni. Okay, so gas burn with a pop sound produce. Hurt boleh, release boleh. Okay, so lagi oksigen pula. Oksigen sama juga, method dia sama dengan hidrogen kan, tapi kita just tukar je wooden splinter tu, kita bagi yang berbara, yang ada bara. So ayat dia, method yang kita terima adalah place, insert, put. Bateri dah habis sebenarnya ni kejap. Bateri fan ni. Okay. Put a, apa dia? Glowing. Macam muka awak tu ada glowing wooden splinter. Okay. Sama juga nearer ataupun awak nak cakap terus in the test tube containing pun boleh. Ini teacher follow skema of test tube containing the gas. Okay, so glowing splinter is relight ataupun rekindle, nyala balik. Okay, hydrogen chloride. Terus buat inilah, dip a glass straw into concentrated ammonia. Ni agak susah sikit sebab tu tak selalu sangat ditanya. Ammonia solution, bring salin je. Semua dia ada. MASR. Siapa yang berlaku? There's white fume are observed. Macam itulah. Okay, then sulfur dioxide. Follow tak tu? Ada tak tu? Ada teacher tengah salin. Ada. Okay. Sulfur dioxide ni ada tak kat atas? Sekejap ataupun dah keluar habis dalam skema. Sulfur dioxide, tapi dia ada dalam buku teks. Tapi pemeriksa kata dah tak keluarkan dah. Sekejap. Tengok dalam buku teks ada tak? Ada. Tapi nanti teacher update balik lah. Rasa ni dah tak ditanya. Okay, ambil ni. Pass the colourless, dia cakap apa tadi? Oh yes, bubble, flow, channel, the gas through acidified apa? Tengok tak kau salah eja. Acidified potassium manganate 7. Ni salin ni. Acidified ni. Cepat salin. Acidified potassium, ejaan kena betul manganate dengan Roman sekali. KMNO4 solution. Okay, dah dah ini. Acidified potassium manganate solution, manganate 7 solution. In the test tube. Ini tak ada sangat in the test tube.
So yang ini the purple color of KM kecil, M besar, N Nazira kecil. Kecil kan Nazira kecil. KMNO4 solution daripada warna purple tu jadi decolorize. Sama lah juga ni, sama je. Okay, ini pula nak pakai warna lain pun boleh. Iaitu bubble ataupun flow. Ni salin acidified potassium dichromate 5 kan. Dichromate solution in a test tube. So result dia adalah the orange color of orange color of orange tu jadi warna green. Tapi tak ditanya tau. Nanti teacher check balik lah sulfur dioxide ni perlu ke tak perlu. Sebabnya tak ada dalam ni. Okay, nanti teacher double check. Tapi yang penting yang atas-atas lah. Atas-atas tu. Okay, teacher nak jawapan apa lepas kelas? Ada Garang hantar minggu depan, hantar yang ni dengan yang ini. Okay, so adalah sebelah 5 minit, kita rehat 5 minit kejap boleh? Nak homework ke tak nak homework? Tak nak. Tak nak duduk diam-diam situ tengok apa teacher buat. 11.10 kita start. Minum air dulu.
Okey, dah 11.10 dah. Mai teacher seru nama sikit. Khalif ada Khalif? Ada. Ada. Nasri ada? Ada juga. Ada. Hazim ada Hazim? Hazim. Hazim. Mu ada kedok tu Hazim. Tu tak menyaut tu Lutfi. Ada teacher. Ada. Tak ada nanti teacher call bapa awak ni Eriza ada Eriza? Ada teacher. Ain ada Ain? Siti nak Ada Ain? teacher. Ada. Okey, last sekali Yasmin ada Yasmin? Ada teacher. Okey, bagus. Okey, secara random lah. Okey, jom kita pergi kat sini. Teacher tak bercadang pun nak bagi homework kan. Okey, kita pergi kat latihan 80 ni. Ni teacher buka skema jawapan ni. Okey. Ni contoh-contoh soalan yang boleh keluar lah ya. Selalu ni dia akan bagi dalam bentuk ni carta alih, flow chart. Okey, ni dah ada dah ni. Okey. Mula-mula soalan ni sangat direct je sebenarnya, cuma pelajar dia kena ingat yang ini. Sekejap. Inilah yang tadi. Ni adalah yang teacher tak conteng lagi lah ni. Okey, yang ni kena ingat. So, dia bagi kat kita tadi zinc carbonate. And then dia terus panaskan. Ni mesti decomposition reaction. Tolong buat jawapan dia tolong sangat. Decomposition reaction. Maksudnya dia heat directly je. Dia tak perlu tambah acid ke, tak perlu nak tambah apa-apa. Heat saja. So zinc ni duduk dalam kumpulan C2C tu kan. Apa tu? Yang kat C2C tu kan. So dia akan hasilkan apa? Kat sini. Ini. Zinc duduk kat sini. So dia akan hasilkan metal oxide dengan carbon dioxide. So inilah. Ni. Pepejal U tu apa? Metal oxide, iaitu zinc oxide lah. Gas dia apa? CO2. Itu yang kena hafal tu. Okay, so dia kata pepejal U tu apa? That's why dia zinc oxide. Oh, color. Ya Allah Tuhan. Color penting. Okay, tak apa. Sekejap lagi. Ni point penting ni. Sekejap. Okay, bagaimanakah? Okay, how to convert zinc carbonate to solid U? Inilah. Macam mana kita nak dapat ni? Heat zinc carbonate strongly. Ni adalah decomposition reaction tu. Dia tanya macam mana kita nak tukarkan zinc carbonate tu kepada pepejal U ini. Inilah heat zinc carbonate strongly. Iaitu by decomposition reactions lah tu. Okay, and then tuliskan persamaan. Yes, macam yang kita buat kat ni, kat atas tu. Kat mana tu? Ni persamaan dia inilah. Zinc carbonate. Ni. Itu. So you buat terus buat. Yang balance punya. Ini dia. Teacher tak buat persamaan. Buatlah kat sini. Okay, so name the gas V. Name. Kita tahu carbon dioxide kan. So tapi dia minta namakan. Bila namakan kena A je. So that's why carbon dioxide. Okay, then C. Huraikan ujian kimia bagi. Describe a chemical test for gas V. So carbon dioxide mesti kena cakap pasal line water. And then bila dia cakap chemical test je, mestilah chemical test. Chemical test mesti ada MESR. So macam ni jawapannya. Okay. Flow, channel, deliver ataupun satu lagi pass je lah. Okay, ni adalah M. So gas ni substance. Delivery tube ni apparatus. Into tertinggal ni. Into test tube containing line water. Ni adalah substance. Result dia ini. Line water turns cloudy. Cantik lah jawapan tu Okay, satu benda yang kena ingat ini. Nanti teacher bagi satu nota yang mudahkan awak untuk hafal warna dia.
Nota tu teacher send terus Ni daripada webinar jap. Forward. Okay dah. Camp colours. So itulah colour-colour yang awak kena hafal. Okay. Tengok sini yang ini. Dia suka tanya colour. So all metal outside. Ini untuk metal outside maknanya yang inilah. Ini. Yang ini ada colour. Yang lain-lain tak ada. Dalam C2C tu dia ada warna. So all metal outside ni semua white solid. Tak kisahlah dia dalam keadaan panas ke, dia dalam keadaan cold ke, dia mesti white. Okay then. PBO. Okay, PBO ada warna dia hot. Dia jadi brown. Inilah. Cold dia yellow. Yellow. Okay, apa lagi? Zinc oxide. Ni. Ni teacher dah buat list dah. Ni je yang ada warna. Zinc oxide. Hot. Yellow. Cold. White. And then CuO. CuO hot ke? Cold ke? Memang warna black. Warna dia. Ni solid semua ni solid. Satu lagi adalah yang tak ada dalam list ni, tolong tambah FeO3 ferrum oxide. Warna dia hot ke, cold ke, dia warna brown. Tu kena tambah. Okay, tengok kat sini. Kat sini, ni tengok zinc. Zinc. Ni maknanya awak buatlah siap-siap. Hot apa, cold apa. Biasa macam tu lah. Dia ni zinc oxide, PBO, mana lagi PBO? Ni ada colour, ni ada colour. Fe tak ada Fe ni tak ada. Fe2O3 silibus sama Lagi apa? Zinc oxide, PBO, dah. Yang lain semua warna putih. Ni je yang ada colour-colour ni. Yang lain semua warna putih. Itulah hafal yang itu sebab itulah dalam soalan dia bagi tahu macam ni. Ni. Yellow when hot, white when cold. Inilah merujuk kepada zinc oxide tadi. Zinc oxide tadi hot dia warna yellow, bila dia sejuk warna putih. So wajib hafal. Teacher dah bagi dalam grup tu camp colours. Tu colour-colour yang kena ingat yang penting dalam SPM lah. Okay, so ni pula. Kita buat ini soalan AC ni. Ini dia bagi carta alih juga. Carta alih dia bagi salt P and then dipanaskan. Kalau dipanaskan dia mesti decomposition part inilah yang kita belajar tadi. Okay then. Yang terhasil ni residu apa dengan gas apa kan. Kita tak tahu lagi ni apa benda. Tapi dia tunjuk kat sini. React dengan asid dapat nitrate. Nitrate. Okeynya. Sekejap. Asid dapat PbNO3. So ni mesti react dengan nitric acid kan. Dapat PbO. Tak. Betul lah PbO. Okay. Alright Okay, ni mungkin tak ramai lagi boleh buat kan. Tapi teacher discuss juga. Sebab tak nak jadikan dia homework. Okay. So macam mana nak buat? Okay, garam pin ni kita tak tahu apa. Memang tak ada idea. Okay, then dia kata panaskan. Okay, panaskan mestilah decomposition reactions. Tapi X ni dia tak bagi tahu apa, Y pun dia tak bagi tahu apa, tapi dia bagi tahu kat sini. Plumbum nitrate. Okey, jangan terkesan dengan nitrate ni. So mesti ini adalah plumbum. Plumbum apa tak tahu, sama ada nitrate ataupun plumbum karbonat. So kita tengoklah lead karbonat ke lead apa ni. Tengok kat PB. PB mesti karbonat. Sebab apa? Sebab ini silap PbCO3 ni dia hasilkan 2 produk. Kalau PB nitrate dia hasilkan 3 produk. So kalau 2 produk ni mesti PB karbonat. Salin dulu jawapan dia. PB karbonat.
Macam ni lah soalan kimia Okay, then PB carbonate heat directly, dia dapat 2 produk. So kalau 2 produk dia carbonate salt. Dia mesti carbonate salt. Okay, so dia dapat PbO dengan carbon dioxide. So PbO ni react dengan yang hantar apa ni? React dengan asid, dapat plumber nitrate. Inilah dia. Okay, so tulis persamaan bagi tindak balas X dengan M. Okay, yang ni dia PbO react dengan asid apa? Dapat Pb nitrate, mestilah ni daripada asid HNO3. So buatlah. Persamaan tak ada persamaan tu tak buat. You buatlah persamaan PbO react dengan HNO3. So yang ini metal oxide dengan asid. Metal oxide adalah base. So dapatlah salt dengan water. Buatlah persamaan dia untuk ni. Okay, then ni dia garam P apa? Garam P lead carbonate tulis. Kalau dia tak cakap namakan, awak boleh buat dalam ni PbCO3 boleh? Kalau dia tak kata namakan, dia kata suggest ke state ke, kalau dia namakan kena eja macam ni. And then kena ada Roman juga. Untuk PB dia ada Roman dia iaitu lead 2 apa. Okay. So gas Y carbon dioxide, PB baki dia residu ni. Maksudnya apa yang dipanaskan tu dia akan hasilkan produk kan. Produk tu kita panggil residu. Ni lead 2 oxide. Nak tulis boleh tapi lead tu kena ada Roman. Kalau takut, kalau dia kata suggest je, you better buat ni. Dah bentuk chemical formula. So acid apa? Nitric acid. Ini persamaan kimia. Persamaan kimia merujuk kepada apa? Bukan ni persamaan kimia yang ini kan soalan tanya. Itulah dia. Okey. Yang lain-lain kita tengok sikit soalan. Ni siapa yang tak dapat jawapan lagi tolong snap. $82. Ni teacher simpan dulu. Yang 3 ni teacher simpan dulu. Okey. So itu sahaja untuk kelas hari ni. So yang kita dah bincangkan yang ni Okay, untuk 6.10 effect of heat iaitu melibatkan karbonat dengan nitrit, sulfate dengan chloride ada tapi tak terlalu banyak. So kita fokuskan kepada karbonat dengan nitrit. So macam mana nak ingat, awak kena hafal ECS ni, nanti teacher bagi sekejap lagi. And then lepas dah hafal ECS, awak kena cut ECS tu C to C tu. So bila dah cut dia akan dah jadi 3 bahagian. Bila 3 bahagian, so 3 bahagian tu menghasilkan produk yang berbeza. Ni tu yang awak kena hafal. And then selepas tu kena hafal warna kat atas ni. Okay, then lepas tu test for gases yang ini. Cara nak jawab chemical test mesti ada M, E, S, R. Dan yang lain-lain ni soalan ni macam ni lah bentuk soalan yang akan ditanya. Tapi jangan risau. Awak baru nak kenal kan, tu rasa susah kan. Okay, yang lain-lain ni teacher simpan dulu. Okay. So apa kerja awak hantar send, ada yang dah hantar ke? Send apa yang kita bincang hari ni. Tu kerja awak. Okay, that's all untuk kelas hari ni. Thank you. Assalamualaikum. Tak nak keluar ke? Thank you teacher. Thank you, teacher. Okay. Thank you, teacher. Okay. Thank you, teacher. Baik.